Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Berniaga vaksin pun ada untung dan rugi. Presiden Persatuan Hospital Swasta Malaysia APHM, Datuk Dr. Kuljit Singh menggesa kerajaan mempertimbangkan implikasi harga siling terhadap pengamal kesihatan yang telah membeli vaksin secara pukal dengan kos yang lebih tinggi. Kami menyokong usaha kerajaan untuk mempromosikan ekuiti vaksin yang penting untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi. Walaupun penting bagi kerajaan menjalankan tugas demi kepentingan rakyat, kami berharap kerajaan juga mempertimbangkan implikasi kewangan dasar ini kepada industri, terutamanya bagi pengamal yang membeli dalam jumlah yang besar pada harga yang lebih tinggi pada peringkat awal dan masih belum menyelesaikan vaksinasi komersial, kata Kuljit seperti dipetik Malaysia Kini. Berkuat kuasa esok, harga runcit maksimum per dos bagi vaksin jenama CoronaVac keluaran Sinovac adalah RM77, manakala jenama Covilo keluaran Sinopharm pula RM61. Harga siling ini akan dilaksanakan oleh bahagian penguatkuasaan farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Bagi harga borong per dos untuk kedua-dua vaksin COVID-19 tersebut, maksimum ditetapkan bagi jenama CoronaVac keluaran Sinovac ialah RM62 dan jenama Covilo keluaran Sinopharm pula RM49. Demikian pengumuman yang dibuat oleh Menteri COVID-19 Khairy Jamaluddin dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi berhubung harga borong maksimum dan harga runcit maksimum bagi dua produk vaksin COVID-19. Penentuan harga vaksin COVID-19 hanya melibatkan vaksin yang berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah PBKD, KKM. Harga borong maksimum dan harga runcit maksimum bagi kedua-dua vaksin ini akan berkuat kuasa pada 15 Januari di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Harga runcit maksimum yang ditetapkan tidak termasuk caj perkhidmatan dan caj barangan pakai buang yang digunakan ketika suntikan vaksin COVID-19. Penentuan harga maksimum ini secara asasnya dibuat berdasarkan harga perimportan dan harga pasaran semasa, kata mereka. Menurut Khairy dan Alexander, senarai dan harga vaksin COVID-19 akan dikaji secara berterusan dan akan ditambah baik atau digugurkan berdasarkan penilaian situasi, pasaran dan keperluan semasa. Setiap fasiliti kesihatan swasta yang mendapat kelulusan kerajaan untuk menawarkan private purchase vaccination diwajibkan mempamerkan harga jualan vaksin COVID-19 untuk rujukan orang ramai dalam meningkatkan ketelusan maklumat harga vaksin. Mereka juga menegaskan mana-mana individu atau syarikat yang melakukan kesalahan akan diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan boleh dikenakan tindakan penalti. Bagi kesalahan menjual melebihi harga maksimum, individu boleh didenda oleh mahkamah sehingga RM100,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya atau dikompaun sehingga RM50,000. Manakala syarikat boleh didenda sehingga RM500,000 atau dikompaun sehingga RM250,000, tegas mereka. Khairy dan Alexander menjelaskan bahawa harga siling perlu ditetapkan untuk mengelakkan vaksin dijual dengan harga terlalu tinggi di pasaran swasta. Keputusan KKM dan KPDN-SCP menentukan harga siling vaksin dilihat sudah betul demi menangani permainan harga bahan tersebut sekaligus menjaga kebajikan rakyat. Pada 17 Disember tahun lalu, Kuljit berkata APHM sedia membantu Kementerian Kesihatan untuk meningkatkan imunisasi dos penggalak kepada rakyat negara ini. Menurut beliau, langkah ini dapat menggalakkan mereka yang sudah lengkap 2 dos vaksin untuk mendapatkan pula imunisasi perlindungan tambahan itu. Kami sedia bekerjasama dengan pihak kementerian dan agensinya Protect Health dengan menawarkan apa sahaja sumber yang dimiliki hospital swasta, katanya lapor utusan online. Kuljit berkata banyak hospital swasta di negara ini sudah menawarkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan booster kepada warga emas berdasarkan temujanji ditetapkan dalam aplikasi MySejahtera. Sekarang pun kami sudah membuka perkhidmatan ini kepada semua berdasarkan kriteria digariskan kementerian dan ia terbukti berjalan lancar tanpa ada sebarang masalah, tegasnya.
Kalau sudah kata tanpa sebarang masalah, janganlah cipta masalah dengan membangkitkan harga siling vaksin. Kalian sudah menjana keuntungan yang banyak menjual vaksin kepada rakyat, termasuk yang dipaksa. Sekarang, masa untuk kalian menunjukkan apa yang kalian kata kerjasama dengan KKM dan agensinya. Orang awam sudah lama menderita akibat COVID-19 dan kesan sampingannya daripada segi sosial dan ekonomi. Adat berniaga tentulah ada untung ruginya. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.